Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Asri bin Ismail akan menyampaikan kajian tugasan bertajuk kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lainnya untuk kelas GFG 1009 Sistem Undang-Undang di Malaysia. Undang-Undang Islam merupakan sebahagian daripada asas undang-undang negara. Dalam sistem penjajahan yang dibawa oleh Inggeris, mereka telah membawa korpus undang-undang Inggeris yang terdiri daripada common law, kaedah equity dan statut pemakaian am melalui Seksyen 3 dan 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956 yang menjadi dominan serta mengenepikan undang-undang Islam dalam sistem undang-undang sivil. Dalam kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lain. Dalam kes tersebut, keputusan ini telah mewujudkan satu dimensi dan paradigma baru kepada perkembangan, masa hadapan dan pertumbuhan Islam di negara ini. Dan ianya selari dengan tuntutan Islam iaitu prinsip Islam Hadari yang menekankan kepada persefahaman serta hormat menghormati antara kaum dan agama. Keputusan ini juga mampu dilihat mampu memberi momentum positif kepada potensi pembangunan Islam dan dijangka akan diterima sebagai satu tamparan hebat kepada bukan Islam. Keadaan ini akan memberi impak negatif kepada persepsi bukan Islam terhadap Islam. Antaranya, bukan Islam boleh menganut agama Islam dan di kad pengenalan mereka boleh diletakkan Islam. Manakala kes tersebut membuang Islam di kad pengenalannya. Jika kita lihat rentetan kepada keputusan oleh mahkamah ya, di segi undang-undang pentadbiran, iaitu pembuat keputusan awam murtad, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara enggan memadamkan Perkataan Islam dari kad pengenalan si murtad dan meminta supaya dikemukakan sijil murtad dari Mahkamah Syariah sama ada menyalah tafsir undang-undang dan mengambil kira faktor luaran, sama ada melakukan ketidakmunasabahan Wednesbury kaedah-kaedah pendaftaran negara 1990 iaitu Perlembagaan Persekutuan. Dari segi undang-undang perlembagaan pula, undang-undang persekutuan dan negeri, hal-hal mengenai undang-undang Islam iaitu murtad sama ada suatu persoalan yang berkaitan dengan undang-undang Islam. Ya. Ini termasuk dalam bidang mahkamah syariah. Dari segi undang-undang perlembagaan pula, bidang kuasa mahkamah syariah. Bidang kuasa mereka ada tersirat, implikasi perlu, sama ada bidang kuasa mahkamah syariah boleh berbangkit secara implikasi. Mahkamah syariah memiliki kuasa statutory untuk mengadili persoalan pemelukkan agama Islam. Sama ada bidang kuasa mengadili persoalan murtad mengikut Perlembagaan Persekutuan, di mana bidang kuasa tersirat tersebut mahkamah memiliki kuasa statutory mengadili persoalan pemelukkan agama Islam, termasuk juga mengadili persoalan murtad. Dalam kes-kes yang melibatkan murtad, mahkamah syariah biasanya ataupun memang tidak mengeluarkan sijil murtad. Tapi sijil pemelukkan agama Islam ada. Dari segi statut, pentafsiran statut, kuasa ke belakang, kesahan, faktor yang perlu ditimbang, sama ada menyentuhi soal prosedur. Statut boleh berkuat kuasa secara kebelakangan jika niatnya jelas. Ya. Dan juga di sini terdapat juga kaedah-kaedah pendaftaran negara. Ya. Termasuk juga dengan adanya Perkataan Islam di kad pengenalan seseorang. Baik, kita lihat kepada perkembangan kes melibatkan agama Islam. Dalam perbicaraan itu,
Majlis Peguam Hakam dan Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikhism sebagai pemati diarah atau washing brief telah memberi pandangan mereka masing-masing secara ringkasnya seperti berikut. Pertamanya, jika seseorang tidak lagi menganuti atau profes agama Islam, maka dianya tidak boleh lagi berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Jika dia dikatakan masih lagi di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, maka perbuatan itu ada satu pencabulan hak kemanusiaannya di bawah perkara 11 1 dan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, perkara murtad ni tidak dimasukkan dalam item 1 senarai 2 kepada jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Dan perakuan murtad adalah ketara bertentangan dengan peruntukan kebebasan asasi di bawah perkara 11. Serta perisytiharan oleh perayu bahawa beliau adalah seorang Kristian, berarti beliau menganuti agama Kristian, dan ini berarti bahawa beliau tidak boleh lagi dianggap sebagai seorang Muslim atau seorang yang menganut agama Islam. Akan tetapi menurut ABIM atau Muslim Lawyer Association dan Persatuan Peguam Syar'i Malaysia yang juga diarah sebagai yang juga menjadi pemati diarah ataupun washing brief, turut memberi pandangan mereka secara ringkas seperti berikut. Perlembagaan 11 Perlembagaan Persekutuan, perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menggunakan perkataan-perkataan profess and practice. Justru itu, perkara keluar daripada agama Islam hendaklah mengikut perundangan berkaitan dengannya. Seseorang boleh keluar dari agama Islam tapi hendaklah mengikut tata caranya. Kalau ikut kehendak atau sesuka hati seseorang, maka akan huru-haralah keadaan umat dan agama Islam. Oleh demikian, penentuan oleh mahkamah syariah adalah mengikut kehendak perundangan syariah dan justru itu tidaklah berlawanan dengan perkara 11. Jadi apa yang kita lihat situ setelah berlakunya proses-proses, maka kita boleh buat kesimpulan berikut. Yang pertama, berasaskan autoriti tersebut di atas ketara sekali bahawa isu pertukaran agama adalah secara langsungnya berkait dengan hak-hak dan kewajipan perayu sebagai seorang Muslim sebelum pertukaran itu berlaku. Perkara 11 kurungan 1 dalam Perlembagaan Persekutuan tidak wajar dihujahkan sebagai peruntukan yang memberi hak kebebasan yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, hak untuk menganut dan mengamalkan suatu agama hendaklah selalunya tertakluk kepada prinsip-prinsip dan amalan-amalan yang ditentukan oleh agama itu. Berasaskan takkulan yang dihuraikan di atas, maka mahkamah memutuskan bahawa JPN itu berhak dan JPN itu betul. Dan kes Sung Sing dah diputuskan dengan betulnya. Dan keadaan demikian, rayuan ini adalah ditolak tanpa perintah atau kos. Di mana ini rayuan dibuat oleh Lina Joy. Beliau mengatakan bahawa she is entitled to have identity card in which the word Islam does not appear. I would therefore direct to Director General comply with the terms of the said declaration. Jadi setelah sekian lama menunggu keputusan Lina Joy oleh Mahkamah Persekutuan yang memakan masa hampir setahun, iaitu sejak 4 Julai 2006, maka pada 30 Mei 2007 adalah terdetik satu peristiwa bersejarah kepada sistem perundangan negara dan landscape pentadbiran Islam di Malaysia. Keputusan muktamad telah diputuskan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara, iaitu Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim, dan Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Yang Arif Datuk Alauddin Muhammad Sharif dalam kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan lainnya 2007 CLJJT 1 bahawa keputusan Jabatan Dataran Negara JPN tidak membenarkan perkataan Islam di Padam dalam kad pengenalan diri Lina Joy adalah tepat dan wajar. Walau bagaimanapun, mahkamah seorang lagi Hakim Mahkamah Persekutuan yang juga Hakim Besar Sabah Sarawak iaitu Yang Amat Arif Tan Sri Richard Malanjun memutuskan keputusan yang bertentangan dengan pendapat majoriti tersebut. Jadi mahkamah
secara majoriti tadi 2 lawan 1 memutuskan bahawa Perkhidmatan Islam pada Kad Penalan Lina Joy tidak dibenarkan. Jadi ini satu keputusan yang amat memberi kejayaan terbesar kepada umat Islam dalam mempertahan dan mendaulatkan Islam menurut lunas undang-undang yang berpaksikan Perlembagaan Persekutuan. Sekian, terima kasih.